Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita kurniakan lagi kesempatan untuk insya-Allah kita meneruskan bersama-sama diskusi kita ataupun pengajian tadabbur kita, dan alhamdulillah kita sudah masuk pada malam ini pada halaman yang ke-22. Dan pada malam ini saya bercadang untuk menghabiskan halaman ke-22 itu, dan insya-Allah itu kita akan terus bincangkan sebentar lagi. Dan mudah-mudahan dengan sesi kita pada malam ini menambah iman kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, menambah keyakinan dan kepercayaan kita dengan sesungguh-sungguhnya, kerana percaya itu adalah satu perkara yang amat penting, seperti mana yang kita baca dalam surah Al-Mu'minun misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun, pasti berjayalah orang-orang yang beriman. Dan antara yang kita boleh fahami di sana adalah tentang percaya yang dilakukan oleh yang beriman itu adalah percaya dengan keyakinan seperti yakinnya seorang petani. Kalau seorang petani menanam biji benih pada hari ini, mungkin hasilnya esok, mungkin hasilnya lusa, mungkin hasilnya 40 hari lagi, mungkin hasilnya 100 hari lagi, mungkin hasilnya 5 tahun, 10 tahun. Tetapi walau sejauh mana pun hasilnya ataupun selama mana pun perlu menunggu, tetapi kerana penuh keyakinan maka dia sanggup untuk menanam pada hari ini. Dan begitulah hendaknya keyakinan kita sebagai orang yang beriman. Kalau kuliah maghrib tadi pun antara soalan yang saya tanya tentang kepercayaan kita ketika mana diberikan RM1, ketika mana kita ada RM1 dan kemudian kita ada RM50 dekat tangan. Kita keluarkan daripada poket kita, kita nak masukkan dekat dalam tabung. Kita nak masuk yang RM1 ke nak masukkan yang RM50? Itu soalan yang mencabar sebenarnya. Walaupun tidaklah menjadi masalah bagi sesetengah orang untuk membuat pilihan antara RM1 dan RM50, tapi kebanyakan apabila soalan itu ditanya, dia menjadi satu, nak masuk yang mana? Dua-dua warna hampir sama, biru pekat dengan biru muda, tapi nak masuk yang mana ni? Allahumma salli ala Muhammad. Maka itu juga kembali kepada kepercayaan. Dan mudah-mudahan dengan kita semakin mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi keyakinan kita dan semakin yakin kita kepada ayat-ayatnya, insya-Allah. Baik. Sebelum kita lanjutkan, mari kita mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, seperti mana yang kita maklum, insya-Allah kita akan terus melihat pada halaman 22. Halaman 22. Daripada ayat 142 sampailah ayat 145. Baik.
basically daripada ayat 142 ini sampailah nanti sampai ayat 158 itu membicarakan tentang perihal kaum muslimin dengan Yahudi, dan antara yang menjadi perdebatan adalah tentang arah kiblat itu. Dan mari sama-sama kita mulakan membaca terlebih dahulu ayat 142 dan kemudian kita lihat maknanya dan kemudian kita fahami, dan kemudian kita lanjutkan ayat 143, kita lihat maknanya dan kemudian kita fahami sampailah ayat 145, dan selepas itu barulah kita insya-Allah akan melihat beberapa persoalan yang dapat kita berikan perhatian pada malam ini insya-Allah. Baik, ayat 142 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Orang-orang yang bodoh, sayaqulus sufaha, yaitu orang yang kurang akal pertimbangannya, mereka akan berkata, sayaqulus sufaha, orang-orang yang bodoh ini mereka akan berkata, apa dia? Sayaqulus sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah yang menyebabkan ataupun yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadapnya selama ini? Ini antara pengkhabaran awal daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Maka antara yang disebutkan dalam tafsir, Nabi SAW mengharapkan adanya titik pertemuan di antara umat Islam dan juga bangsa Yahudi. Kan biasa kita belajar cari persamaan. Kan kalau kita ada persamaan, kita mudah untuk serasi. Kan? Maka itu antara yang dilakukan. Tetapi tidak sedemikian rupa. Dan kerana degilnya Yahudi ini, mereka still dengan pegangan mereka, mereka still dengan keras kepala mereka, dan persamaan arah kiblat. Dan kerana di situ Baitul Maqdis yang menjadi kiblat pada masa itu, Nabi harapkan bahawa dengan samanya kiblat itu menyebabkan adanya titik pertemuan, tapi rupa-rupanya tak. Allahumma salli ala Muhammad. Ini Allah khabarkan awal ketika Nabi menginginkan agar adanya Allahumma salli ala Muhammad titik pertemuan, tetapi rupa-rupanya tidak. Dan maka Nabi rindukan kembali untuk dikembalikan kiblat itu ke Baitullah. Kerana itulah kiblat asal umat Islam. Dan pastilah mereka akan bertanya, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan kamu ni orang Islam berpaling daripada kiblat yang kamu menghadap selama ni? Ini orang-orang yang sufaha ini. Mereka akan saja tanya macam tu. Maka apakah yang perlu dijawab? Tak payah nak jawab panjang-panjang lah. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah kepada mereka ini, wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Maka ke pihak mana sahaja kita diarahkan, Allah menghadapnya. Wajiblah kita mematuhinya. Tak ada masalah pun kamu nak bagi tahu tentang timur ke barat ke Baitul Maqdis ke Baitullah ke. Itu semua adalah kepunyaan Allah. Maka kalau Allah kata menghadap ke situ, maka ke situlah. Kan? Mengapa kami nak banyak songeh? Kerana memang antara kelebihan kita baca pun dalam surah Al-Baqarah pada juzuk yang pertama dulu terkait dengan perangai Bani Israel yang banyak songeh. Sampai ke tahap itu mereka banyak songeh. Dan kemudian
yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Sekiranya Allah menghendaki, maka pasti akan diberikannya petunjuk untuk menghadap ke jalan yang lurus. Tapi kalau masih lagi ingkar, ya Allah. Maka ini kefahaman kita secara ringkas tentang ayat 142. Bagaimana pengkhabaran awal daripada Allah kepada Rasulnya tentang ini antara persoalan-persoalan yang akan ditimbulkan oleh Yahudi nanti. Kemudian pada ayat yang ke-143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ Innallaha bin nasi laraufur rahim. Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu wahai umat Muhammad satu umat yang pilihan lagi adil, ummatan wasata. Dan kami jadikan kamu umat yang wasata, pertengahan. Nanti insya-Allah dalam persoalan kita akan tanyakan tentang wasata itu. Tapi secara ringkasnya wasata itu dengan makna pertengahan. Bahawa wasata itu dibincangkan oleh para ulama dengan pelbagai penafsiran, dan antara lainnya adalah bercakap tentang kita mengetahui adanya kepelbagaian agama, tetapi kita bersikap dengan sikap untuk berpegang kepada agama yang satu, iaitulah Islam. Ada orang yang mengambil pelbagai jenis sembahan untuk mereka mahu jadi sekian dan sekian dan sekian. Kalau nak kaya, sembah dewa kaya. Kalau nak kuat, sembah dewa kuat. Kalau nak sekian, sembah dewa sekian. Maka umat Islam tidak begitu. Kita hanya meyakini bahawa wasata, kita bersikap dengan sikap yang natural, bahawa tidak ada Tuhan yang lain, bahawa yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap umat Islam, kita mengetahui adanya akhirat, kita tahu adanya dunia, tidaklah menyebabkan impian kita, keinginan kita menuju ke akhirat itu sehingga kita tidak berpijak di atas bumi yang nyata. Dan tidaklah menjadikan umat Islam itu ketika mana mahu mengejar akhiratnya lalu meninggalkan dunianya, seolah-olah tidak ada apa-apa yang perlu diuruskan tentang dunia ini. Maka itu umat Islam. Begitulah kami jadikan kamu itu umat yang wasata. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Litakunu, antara persoalannya kenapa litakunu itu dalam kaedah mudhari', supaya kamu nanti menjadi saksi, dan itu juga menjadi panduan kepada kita bahawa Islam, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman itu akan menjadi rujukan, itu akan menjadi panduan kepada orang yang mahu mencari kebenaran, siapapun mereka. Dan mereka akan pada zaman ini pun, ketika mana ada masalah dan kemudian tidak ada jumpa jalan keluar, akhirnya mereka akan mencari apa yang Quran kata. Kerana itulah kebenaran
kalamullah itu sendiri. Dan kemudian وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya dan siapa pula yang berpaling tadah berbalik kepada kekufurannya. Dan sesungguhnya soal peralihan arah kiblat itu adalah amat berat untuk diterima kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman iman kamu. Wa in kana lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ketika mana berlaku beberapa ketika, ada yang menyebutkan sekitar beberapa bulan, peralihan kiblat itu daripada Baitullah ke Baitul Maqdis. Dan kemudian daripada Baitul Maqdis kembali semula kepada Baitullah. Sebenarnya itu salah satu daripada ujian. Ujian nak melihat siapakah yang benar-benar beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Kerana bukanlah tentang ke mana arah kiblat, walaupun nanti kita akan bercakap tentang posisi kiblat umat Islam itu berada di Baitullah sebagai posisi yang pertengahan, pusat bumi. Dan kita boleh cakap tentang hikmah itu dan hikmah ini. Tetapi yang paling besar yang dibicarakan itu adalah tentang Allah nak uji siapakah dalam kalangan kamu yang benar-benar yakin kepada Allah dan juga Rasulnya. Sudah pastilah itu tidak menafikan ilmu. Sudah pastilah itu tidak menafikan kita untuk berfikir. Tapi dalam masa yang sama nak menegaskan juga kepada kita tentang mengikuti Allah dan juga Rasul itu iman menjadi suatu subjek yang paling besar untuk diberikan perhatian. Terkadang kita tidak boleh mencari sesuatu itu dengan logik akal. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana ada sesuatu yang kalau kita mencari dengan logik, maka kadang-kadang kita tidak dapat mencari kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad. Seperti mana kalau diberikan persoalan, dahulu ada imam diberikan persoalan, terutama Imam Abu Hanifah. Ketika mana dia disebutkan sebagai orang yang mendahulukan akal. Lalu ketika mana ditanya, ketika beliau bertanya tentang kalau diberikan salah satu daripada yang lebih afdal antara solat dan juga Allahumma salli ala Muhammad, puasa, manakah yang lebih utama? Haji-haji sekalian, antara solat dan juga puasa, mana yang lebih utama? Waalaikumsalam warahmatullahi Hajah Aisyah. Baik, maka kalau kita biasa menjawabnya adalah kita bercakap tentang sudah pastilah solat yang lebih utama, solat yang lebih utama. Betul ya? Solat yang lebih utama. Lalu mari kita tanyakan persoalan. Sekiranya seorang wanita yang datang haid, ketika mana datang haid pada waktu dia tidak boleh solat, pada waktu dia datang haid itu dan kemudian dia tidak solat, apakah selepas daripada dia suci semula itu dia kena qada solat apabila dia tinggal pada waktu haid? Kena qada ke? Rasanya tak adalah kan? Tak tahulah pokok siapa yang tinggal masa haid kemudian dia qada. Tak kan? Tetapi kalau pada waktu haid itu bulan Ramadan dan waktu itu dia tak boleh berpuasa, maka selepas itu, maksudnya pada bulan Syawal atau bulan yang akan datang, kena qada tak puasa dia? Kena qada kan? Maka sebenarnya mana yang lebih penting? Solat ke puasa? Maka ini antara Allahumma salli ala Muhammad. Antara yang menyebut kalau aku nak mengikut kepada logik akal, maka sudah pastilah yang lebih afdal ataupun yang lebih utama itu adalah puasa. Pasal puasa kalau orang perempuan haid maka dia kena qada. Dan pastilah puasa itu lebih utama pasal dia kena qada. Tapi agama ini bukanlah agama yang sekadar dengan logik semata-mata. Tetapi ia adalah sesuatu yang
terkadang kita mengedepankan keyakinan walaupun nanti akan ada perbincangan tentang hikmah itu dan sebagainya. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. So peralihan kiblat itu adalah ujian untuk melihat siapakah yang berpaling tadah dan siapakah yang stay, siapakah yang tetap dengan imannya. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah amatlah melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Maka ini dua ayat yang sudah pun memberikan gambaran tentang Nabi SAW ternanti-nanti dan tertunggu-tunggu. Walaupun Nabi tidak meminta, dalam tafsir Nabi tidak meminta, tapi Nabi sudah melihat-lihat dan arah kiblat itu agar dikembalikan kepada Baitullah. Tapi sebelum nak dikembalikan itu sudah diberikan khabar. Nah, ini antara yang akan ditanyakan kepada kamu nanti oleh Yahudi. Dan barulah ayat 144 itu memberikan arahan supaya kiblat itu dikembalikan semula ke Baitullah. Ayat 144 barulah itu dikembalikan. Baik, kita lihat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang mengenadah ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai, iaitu Baitullah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, iaitu tempat letaknya Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Pada ayat ini antara yang digambarkan adalah ketika itu Rasul tidak berada di rumahnya. Maka dekat mana saja kamu berada maka hadapkanlah wajah kamu ke arahnya, iaitu Baitullah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan kemudian ini diterangkan balik. Dan perbahasan kita yang di atas tadi kemudian diterangkan balik. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara iaitu berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. Mereka bukan tak tahu, Yahudi Nasrani bukan tak tahu tentang hakikat itu, kerana memang disebutkan dalam kitab mereka. Dan itu jika kita merujuk balik apa yang disebutkan dalam kitab mereka bahawa Nabi yang terakhir itu akan membawa ke arah dua kiblat. Dan bukan mereka tidak tahu. Itu antara lain yang merujuk dalam Al-Misbah. Baik, so haji-haji sekalian. Terkadang bukanlah kerana kita ni tidak mengikut kebenaran kerana tidak tahu ataupun kerana tidak ada ilmu. Boleh jadi mereka ini seperti mana Yahudi dan juga Nasrani. Bukan mereka tak tahu. Mereka tahu. Bukan mereka tak ada ilmu, mereka ada ilmu. Tapi mereka sengaja tidak mahu mengikut kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu antara yang besar untuk dibicarakan tentang ilmu ini adalah barakah. Maka itu penting juga untuk beroleh barakah ilmu. Dan sebelum kita mencari banyaknya harta, maka belajar untuk mencari barakah. Dan sebelum kita bercakap mencari banyaknya ilmu, maka carilah barakah. Apa saja yang kita lakukan, carilah barakah. Dan barakah itu kalau dijabarkan, kalau didiskusikan secara besar, maka kita akan tahu betapa pentingnya
barakah itu dalam hidup kita. Baik, dan yang terakhir pada ayat 145, walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'i qiblatahum wama ba'duhum bitabi'i qiblata ba'd walain ittaba'ta ahwa'ahum من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Dan demi sesungguhnya wala in ataital ladzina utul kitab, jika engkau bawakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak, akan segala keterangan yang menunjukkan kebenaran perintah berkiblat ke Kaabah itu, mereka tidak akan menurut kiblatmu. Perangai dia. Datangkanlah bukti macam mana pun. Kalau orang ni dah memang kepala batu, keras hati, istilahnya kalau ini kita marah cakap macam tu lah. Kalau dah memang degil sangat-sangat, kau bawa lah bukti macam mana pun. Wama anta bitabi'in qiblatahum, mereka tidak akan menurut kiblat. Wama ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, dan engkau pula tidak akan sekali-kali akan menurut kiblat mereka. Dan ini juga antara dibincangkan oleh para ulama bahawa kiblat itu selama-lamanya tidak akan berubah lagi. Maksudnya Baitullah semenjak daripada itu sampailah akhir nanti. Dan tak tahulah kalau ada yang tiba-tiba kata dapat wahyu pula, dan kita tukar kiblat lah pula. Tak ada. Jangan nak mana-mandai tukar kiblat pula. Mereka pun tidak mahu mengikut kepada kiblat kita, dan kita juga tidak mengikut kepada kiblat mereka. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Kalau engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu pengetahuan yang telah diwahyukan kepadamu. Ini peringatan untuk kita ni. Kan? Ketika mana kita sudah dapat ini kebenaran ini, Al-Quran ini, kemudian kita berpaling. Kita mengikut kepada kehendak mereka dengan menurut hawa nafsu. Innaka idzal laminaz zalimin, sesungguhnya engkau jika demikian adalah dari golongan orang-orang yang zalim. Maka siapa yang sudah mengetahui kebenaran, Al-Quran memberitahu tentang kebenaran, inilah arahnya. Bagi umat Islam itu bersifat wasata. Inilah cara kita bermuamalah. Maka ambil cara yang Islam ajarkan. Inilah cara yang Islam ajar untuk kita berkeluarga. Maka gunakanlah cara yang Islam ajarkan. Tapi kadang-kadang kita nak ambil sistem yang berbeza-beza. Kita lebih nak mendahulukan kepada hal yang lain berbanding daripada panduan yang sudah diberikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Ibarat seorang yang sudah diberikan manual kereta Proton, kalau dia naik Proton. Tapi dia pergi juga pergi cari buku entah dekat mana-mana, dia gunakan buku tu untuk kegunaan manual kereta Proton dia. Tak tahu apa akan jadi pada kereta dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka inilah secara ringkas apa yang boleh kita berikan perhatian tentang ayat daripada ayat 142 hingga ayat 145. Kefahaman yang secara ringkas. Iaitu secara kesimpulannya ayat 142 dan juga 143 Allah memberitakan lebih awal tentang keinginan Nabi SAW untuk kiblat itu kembali ke arah Baitullah, dan sudah pastilah ada pengkhabaran awal kalau kamu nakkan begitu nanti akan adanya ni persoalan-persoalan daripada mereka yang tidak beriman ini, dan kemudiannya barulah ada arahan tentang 144 agar kamu kembali
kiblat itu ke arah Baitullahil Haram, dan kemudiannya ketahuilah bahawa akan menerima pertentangan, namun begitu tetaplah dengan kiblat kamu dan janganlah kamu turuti hawa nafsu. Maka itu secara ringkas yang dapat kita fahami daripada halaman yang ke-22. Sebelum kita pergi nanti insya-Allah ada beberapa persoalan-persoalan yang kita nak bahaskan sedikit insya-Allah. Setakat ini daripada halaman 22 kefahamannya antara skala 1 hingga skala 10 berdasarkan keterangan lah. Haji-hajah sekalian berada pada skala berapa? 1 hingga 10. Alah Ustaz, saya baru masuk lah, tak apa nak faham. Itu jangan nak cik pasal. Tak apalah, yang mana faham. Mungkin saya baru dengar hujung-hujung je Ustaz. Hujung-hujung pun tak apa. Tapi hujung-hujung tu faham levelnya skala berapa. Kalau lebih pada 5 tu fahamlah. Kalau kurang daripada 5 tu maksudnya nanti kena ulang dan ulang lagi lah. Alhamdulillah. 7, 4, 6, 5. Yang lain-lain bagaimanakah? Ini tentang arah kiblat. Dan ini adalah antara pertembungan antara Islam dan juga Yahudi itu. Alhamdulillah 7, 6, bolehlah 7. Macam mana tu aja normal lah, bolehlah. Mudah-mudahan diberikan kefahaman kepada kita semua insya-Allah. Hajah Siti juga 6. Alhamdulillah. Baik. So kita nak lanjutkan lagi. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan lebih faham, dan mari kita berikan perhatian pada halaman 22 ini daripada ayat 142 hingga ayat 145. Beberapa persoalan. Yang pertama, pada ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud ini terkait dengan orang yang bodoh, iaitu orang yang kurang pertimbangan akalnya. Mereka akan tanya, kenapakah orang Islam itu berpaling daripada kiblat yang mereka dah menghadap selama ini. Dan kalau selama ini mereka menghadap ke arah Baitullah. Yang kita bincangkan di awal tadi, kalau selama ini menghadap ke arah Baitullah. Maka berlaku pertukaran kiblat ke arah Baitul Maqdis. Dan dengan harapan apabila bertukar kiblat ke arah sini dapat membina persamaan antara Islam dan juga Yahudi, dan itu dapat membina ataupun menjalin kasih sayang. Tapi rupanya tak langsung pun. Lalu Nabi sering melihat ke arah Baitullah itu, seakan-akan nak memberi gambaran bahawa kembalikanlah kiblat itu ke arah Baitullah. Itu arah asal. Dan mereka akan selalu bertanya tentang perkara tersebut. Lalu ketika mana mereka bertanya, maka jawablah bahawa timur dan barat itu adalah kepunyaan Allah. Baik, persoalan. Apakah pegangan hakiki orang yang beriman dalam hukum syariah? Dalam hukum syarak ini, apakah pegangan hakiki kita sebagai orang yang beriman? Baik. Sebagai orang yang beriman adalah orang yang berakal. Maka mereka tidak mempedulikan orang yang kurang akalnya tadi, sufaha tadi. Dan tidak menerima pemikirannya. Pasal mereka akan persoalkan benda-benda yang apa hal dulu menghadap sana dan sekarang tiba-tiba nak menghadap sana pula. Ini jenis tak yakinlah ni. Orang yang berakal jangan mudah terpedaya dengan logik-logik begitu. Dulu ada logik. Pemimpin pun ada kan, logik. Mana yang kita nak pilih? Antara Islam tapi rasuah dengan bukan Islam tapi tidak rasuah.
Saya minta maaf saya timbulkan persoalan begitu. Tapi itulah antara yang pernah digembar-gemburkan persoalan macam tu, dan tolong jangan timbulkan lagi persoalan membezakan antara apple dengan pisang. Kalau nak bezakan biarlah apple to apple. Jangan membezakan antara kasut dengan buku. Manakah yang lebih baik? Pening orang nak jawab. Allahumma salli ala. Tapi itu perbincangan yang panjang, tapi kita nak bercakap tentang jika ada persoalan-persoalan logik-logik yang tidak sepatutnya itu, maka orang yang pegangannya kukuh, mereka tidak akan mudah menerima. Dan ayat ini menunjukkan bahawa orang yang menolak hukum Allah ini adalah daripada kalangan orang yang kurang akal. Siapa yang menolak hukum Allah, mereka adalah orang yang daripada kalangan kurang akal. Jahil, degil. Adapun orang yang beriman dan berakal, mereka akan menerima hukum Tuhannya dengan penuh penerimaan dan penyerahan. Ini sifat orang beriman dan berakal. Hukum-hukum Tuhan mereka akan terima dengan sesungguhnya, dengan penuh kepercayaan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak layak bagi lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Satu dalam surah Al-Ahzab. Dan kemudian dalam surah An-Nisa, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Maka ini juga yang menyebabkan kita bersungguh-sungguh untuk teguh dalam mengikut kepada hukum syariah. Kalau itu adalah hukumnya, maka takkan macam tu kot. Kena pakai tudung ke? Takkan kena pakai tudung kot. Contohnya macam tu lah. Kena sembahyang. Takkan kena sembahyang kot. Kalau tak sembahyang, okey je. Ada je orang yang tak sembahyang, kaya je. Contohlah kan. Jangan duk buat logik-logik macam tu lah. Apatah lagi sekarang ni logik SPM. Apa logik SPM? Kawan aku dulu fail SPM, tapi hari ni kaya raya je pun. Kadang-kadang rasa nak ketuk kepala pun ada. Jangan bagi logik-logik yang merepek-repek macam tu, boleh tak? Kadang-kadang kita ni bagi logik yang tak apa-apa. Kita tidak nafikan tentang hakikat itu, tapi tolong jangan keluarkan logik yang tidak sepatutnya. Baik, sebab itu Allahumma salli ala Muhammad. Marilah kita mendalami ilmu berkaitan panduan Al-Quran untuk kehidupan, supaya apa? Mantap pegangan kita terhadap hukum Allah. Kerana untuk menyebabkan kita tidak ragu, untuk menyebabkan kita ini terus dalam keadaan qawama, dalam keadaan lurus, tetap, teguh, maka dalamilah ilmu berkaitan panduan Al-Quran. Dan mudah-mudahan tujuan kita nak mendalami itu adalah antara lainnya supaya kita dapat tetap teguh berpegang kepada hukum Allah. Syariat Allah. Ada je ajakan ke arah yang macam-macam. Sekejap. Saya boleh ajak tapi sekejap. Quran kata apa? Kita akan pergi dulu. Quran kata apa? Baik, selanjutnya. Masih lagi pada ayat yang sama, persoalan yang berbeza. Mengapakah disebarkan kata-kata mereka sebelum berlakunya sesuatu peristiwa? Tadi kita sudah bincangkan. Ayat-ayat awal ini sudah pun membicarakan tentang kata-kata yang akan dilemparkan oleh Yahudi. Sekiranya kamu berpaling kiblat kamu semula ke arah Kaabah itu. Kenapa disebarkan ini dahulu? Kenapa dikhabarkan ini dahulu? Why? Kenapa? Baik. Dimulakan berita dengan kata-kata yang dapat menenangkan dan melepaskan dirinya, kerana jika berita perkara yang dibenci itu akan menyakitkan. Memang bila diberikan pertikaian, hampa ni tak ada akal. Pasal apalah tiba-tiba nak alih kiblat ke sini ni? Benda apa ni?
Dan kalau hari ni kita diberikan persoalan macam tu, macam betul juga kan, pasal apa nak alih-alih ni, macam mana kita nak cakap kan? Dan diberikan itu dialog awal kerana nak menenangkan. Satu, yang keduanya adalah kalau hangpa tanya macam ni, dah ada jawapan dah. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Kamu nak tanya apa pun, kiblat kita ke arah mana pun, pergilah menghadapkan wajah Allah. Itu tetap menghadap kepada Allah. Baik. Maka itu juga antara yang banyak dilakukan. Kalau orang bisnes, kan biasa mereka lakukan benda tu kan. Dia ada Q&A, and question and answer. And dah ada dah standby. Dan banyak agensi-agensi yang berjaya, mereka sudah ada jawapan kepada objection. Kalau orang cakap macam ni, ada jawapan begini. Dia cakap macam ni, ada jawapan begini. Dia ni ada je jawapan dia kan. Tak, ini memang kita dah ada jawapan kita awal dah. Sebelum berjumpa dengan musuh ataupun sebelum berjumpa dengan orang yang kita nak kena jumpa tu, at the first stage, kita dah boleh agak dah. Dia nak tanya apa. Dan itu lebih menenangkan lah. Daripada kita pergi, ini kan dia tanya macam ni, aku tak boleh nak jawab ni. Pening juga kepala. Sebab tu dia khabarkan awal. Baik, itu antara hikmahnya bila perkara ini diketahui awal, atau dia khabarkan awal kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Perkara ini diketahui sebelum berlakunya sesuatu perkara agar jauh daripada kekacauan. Yang kau tidak hentikan, pening kepala juga. Betul lah, pasal apa nak tukar-tukar lagi pula. Ni betul ke kita ikut ni? Ke kita dah salah orang kita ikut ni? Dia khabarkan awal supaya jauh daripada kekacauan. Mereka juga telah menyiapkan beberapa jawapan, dan jawapan itu dapat memotong kata-kata pihak musuh. Tadi dah ada jawapan dah. Nak tanya macam ni, dah ada jawapan. Sebenarnya arah kiblat itu bukanlah perkara yang paling besar. Tapi nak tengok itu arah kiblat itu nak menggambarkan bahawa boleh tak kamu nak ikut. Dan kalau kamu boleh ikut, maksudnya kamu betul-betul beriman. Kalau tak, aku tahu kamu ni orang-orang yang berpaling. Contohnya macam tu lah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka jom kita belajar ayat Allah berkaitan dengan dialog. Kalau dalam Al-Quran, kita belajar tentang dialog. Dan macam mana dialog antara orang beriman dengan orang yang tak beriman. Daripada dulu sampai sekarang, dialog itu dia seakan-akan berulang-ulang je. Dia ajar sekalian, ni siapa pula yang tolong conteng ni? Hati akan segera tenang dan tidak gelabah kerana skrip golongan kafir akan terus terulang dan ia dapat diduga oleh orang yang mengetahuinya. Sebab itu, baca Al-Quran, bacalah dialog-dialog antara para nabi dengan orang yang menentangnya. Bacalah dialog orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Di sana nanti bila kita faham tentang dialog-dialog itu, cerita-cerita itu, jika ada saja selepas daripada ini cerita tentang sekian dan sekian, alhamdulillah. Dan kita sudah ada jawapannya. Kita sudah mula tenang. Ya Karim. Baik. So itu yang kedua, dan kita lanjutkan satu lagi untuk ayat ini, yang ketiga. Soalan, ini masih lagi pada ayat sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Baik. Soalan dia, adakah cukup menyifatkan penentang hukum syariah dengan gelaran mereka itu orang yang sufaha? Baik, As-Sa'di menyebutkan dalam firman Allah, orang yang kurang akalnya ialah tidak bermaksud untuk menolak kata-kata mereka dan tidak pula untuk tidak mempedulikannya. Kerana memang akan ada persoalan itu. Maka kita bukan bersifat denial. Orang beriman dia bukan bersifat denial, menafikan. Kau nak tanya lantak jalan je. Tak. Kita tidak bersifat denial. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap untuk tidak meninggalkan kecurigaan ini sampai dia menghapusnya dan mengungkapkan sebahagian hati-hati yang menolaknya. Kamu kalau tak percaya, tak apa. Tapi ini ada jawapannya.
Betapa umat Islam kena mencari jawapan dengan ilmu supaya apa? Supaya kalau kita boleh nafikan saja persoalan-persoalan tentang itu dan ini dan ini. Tapi ada kalanya kita kena bersifat, ada tak jawapan yang boleh meyakinkan dia? Ada tak jawapan yang boleh menjentik hati dia? Ada tak jawapan yang boleh membawa dia kepada iman? Walaupun mereka ini adalah orang yang digelar sebagai sufaha dan orang yang menolak kebenaran Al-Quran. Sebab itu haji-haji sekalian, antara yang kita doakan supaya Allah mantapkan keyakinan kita terhadap ayat-ayat Allah supaya kita ni tak tergolonglah dalam kelompok orang yang bodoh ini. Orang yang kurang akal. Dan dalam masa yang sama, jangan kita bersifat denial. Jangan bersifat seperti ini. Kita deny. Biarlah. Dia bukan nak beriman pun. Kalau kita jawab pun dia, tak. Kita tidak menentukan iman seseorang. Dan kalau kita boleh ada jawapan yang boleh sehingga ya Allah, biarlah dengan jawapan itu terjentik hatinya untuk beriman, ya Allah, teruskan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pada ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami menjadikan kamu ini umat yang wasata. Litakunu syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi ke atas manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul menjadi saksi ke atas kamu. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. Perubahan kiblat itu adalah untuk mengetahui siapakah yang akan mengikuti Rasul dan siapakah yang akan berpaling. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Sesungguhnya soal peralihan kiblat itu adalah perkara yang berat kecuali orang-orang yang telah diberikan petunjuk. Dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang yang beriman. Baik, persoalan. Bagaimanakah ayat ini menjelaskan mengenai kelebihan agama Islam berbanding agama-agama yang lain? Macam mana ayat ini menjelaskan tentang hal tersebut? Maka di sini bercakap tentang wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Maka pertengahan ini menurut Ibnu Katsir adalah antara baik dan juga pemurah. Adapun Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini umat pertengahan khususnya untuk menyempurnakan syariat, menyediakan cara-cara untuk menuju jalan yang lurus serta menjelaskan mazhab atau pegangan yang benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. So, bateri nak habis apa punya? Puasan. Islam melebihi daripada agama-agama yang lain itu kerana sifatnya yang bersifat dengan wasat. Itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata. Sebab itu jika ada kesempatan dan juga kelapangan maka kajilah wasatiyah. Kita dulu dibahaskan tentang wasatiyah dalam khutbah Jumaat yang lepas. Saya menyampaikan tentang pentingnya untuk bersifat seimbang, kerana kalau secara fizikal pun bila tidak seimbang maka kesannya adalah berbahaya, ya. Contohnya kalau tidak seimbang pada paras gula seseorang,
Apa kesannya? Kalau paras gulanya terlalu rendah pun bahaya juga. Kalau paras gulanya terlalu tinggi, boleh jadi kencing manis pun berbahaya juga. Maka yang terbaik itu adalah mencari keseimbangan supaya tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang. Begitu juga pressure darah kita. Kalau pressure-nya terlalu tinggi, maka kita sebut darah tinggi. Kalau tekanannya terlalu rendah, maka kita akan cakap tekanan darah rendah. Maka kedua-duanya bukanlah satu perkara yang bagus. Maka nak kena cari keseimbangan itu. Maka semua itu perlukan kepada, kalau kita cakap tentang pemakanan, maka makanlah makanan yang seimbang. Begitu juga dengan harta. Harta berlebih-lebihan sangat. Sampai ada orang yang tidak tahu menggunakan hartanya. Dan harta, seperti mana yang didoakan oleh Sayyidina Umar, jangan sampai tidak cukup. Kerana boleh jadi dengan tidak cukup itu menjadikan kita meminta-minta. Maka jangan sampai tidak cukup dan jangan sampai berlebih-lebihan sampai melampau. Maka itu sifat yang seimbang. Maka kena seimbangkanlah. Begitu juga hati kita ni. Hati kita ni jika terlebih berani, berani itu bagus. Tapi kalau terlebih berani, maka dia boleh jadi orang yang zalim. Dia boleh menzalimi orang lain. Tapi kalau berani itu terlalu kurang, boleh jadi orang yang pengecut. Pun tak nak juga. Maka macam mana kita nak meletakkan hati ini supaya berani pada tempat dia? Jika begitu pun kita sukar untuk mencari keseimbangan, maka kena segera kembali kepada apa yang disarankan oleh Allah, apa yang disarankan oleh Rasulullah, apa yang disarankan oleh para ulama. Balik semula, apa yang disarankan sebenarnya. Maka itu sifat kita, bersifat dengan sifat yang wasatah. Maka itulah yang menyebabkan kita berada tinggi di atas yang lain. Kerana kalau tubuh kita tidak wasatah, maka tubuh kita juga boleh tidak seimbang dan kita jadi orang yang mungkin lebih lemah daripada orang lain. Ataupun kalau kita bagus, boleh menjadikan kita lebih teruk daripada orang lain pasal terlalu zalim. Bahkan bab ilmu pun bahaya juga. Ilmu juga kena diseimbangkan. Macam mana tu? Pening juga. Ilmu kalau terlalu pandai pun bahaya. Kalau tidak dikawal, kerana boleh mengikut syahwat. Ilmu yang dibimbing oleh syahwat itu bahaya. Orang yang dulu saya tengok ada video iklan tu kan. Pasal dia terlalu pandai. Jadi dia nak ambil soalan exam supaya satu kelas dia boleh lulus, dan dia pergi buat tipu helah dan dia mendapat jawapan A to Z. Kan? So kawan-kawan dia semua lulus exam. Kan? Betapa nak lulus exam. Dan memang bijak pun. Tapi bijak tak kena gaya. Ikut syahwat. Tak boleh juga terlalu lemah akalnya. Dan sampai dipermain-mainkan orang pula. Itu penyakit syubhat pula. Jadi itu antara syahwat dengan syubhat. Bab ilmu. Syubhat ni kalau terlalu kurang pula ilmu. Syahwat ni banyak sangat ilmu, tahu nak buat manipulate macam-macam. Contohnya begitu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, marilah kita bersikap dengan sikap yang pertengahan. Dan ingat, bersikap melampau iaitu ekstrim dan juga bersikap lemah, terlalu. Maka inilah dua sikap yang menjadikan umat ini mudah untuk dipermainkan. Jadi kalau kita nak kembalikan umat ini kepada bersikap yang pertengahan, maka itulah yang menjadikan kita sempurna. InsyaAllah. Macam mana Ustaz nak cari yang kesempurnaan ini? Memang kena kita bincangkan ni antara jalan untuk kita jadi umat yang pertengahan. Cari apakah yang boleh menyeimbangkan. Kalau bab bekerja, apa bab
bekerja yang boleh menyeimbangkan. Kalau bab keluarga, apa bab keluarga yang boleh menyeimbangkan. Kalau bab makan, apa makan yang boleh menyeimbangkan. Kalau bab semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang terakhir, ayat 145. Baik, Allahumma salli ala Muhammad, ayat 145. Ini bercakap tentang jika engkau datangkan macam-macam bukti kepada Yahudi dan juga Nasrani, maka mereka tetaplah tidak akan menurut kiblatmu. Ini perangai dia. Bawa pilah hujah macam mana. Tadi kita bercakap tentang tidak boleh bersikap denial. Satu. Tapi dalam masa yang sama Allah juga beritahu tentang ya, memang kita tidak nafikan. Ada dalam kalangan mereka orang yang kerah kepala, degil. Dan dalam masa yang sama engkau pula jangan ikut kiblat mereka. Kau kena ada stand lah. Dan sebahagian daripada mereka akan menurut kiblat sebahagian yang tidak akan menurut kiblat sebahagian yang lain. Sama mereka pun mereka tak ikut juga. Yahudi dan Nasrani pun mereka tak ikut juga. Sama-sama mereka. Demi sesungguhnya kalau engkau menurut hawa nafsu setelah datang kepada pengetahuan yang telah diwahyukan kepadamu, sungguhnya engkau adalah bukan daripada kalangan orang yang zalim. Kita sudah bahaskan ayat ini dan kita nak lihat apakah antara persoalan yang boleh kita berikan perhatian. Yang pertama, soalannya. Petunjuk adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala dan bukannya daripada pemikiran. Macam mana tu? Petunjuk itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan daripada pemikiran. Baik, itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Sekiranya dia telah membuktikan semua bukti kesahihan. Ini maksudnya kena fikir. Apa yang dibawanya kepada mereka, mereka tidak akan mengikutinya dan meninggalkan kehendak mereka. Bawalah logik macam mana pun untuk mereka berfikir. Tapi mereka tidak akan ikut. Sebab itu petunjuk itu milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus. Ini kena seimbang juga, nanti kita akan faham dengan persoalan yang seterusnya. Dalam surah Yunus, sesungguhnya orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidak akan beriman. Meskipun mereka mendapat tanda kebesaran Allah sehingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Ini dua ayat bercakap tentang bukan mereka tak tahu, tapi mereka walaupun dah tahu tentang kebenaran, mereka tetap tidak akan beriman sampailah dihadapkan kepada mereka. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Surah apa? Surah Al-Mulk. Kita baca surah Al-Mulk selalu kan? Sampailah mereka itu dah dihadapkan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, barulah I got it. Situ dah tak ada dah lah. Begitu jugalah yang dimaksudkan dengan surah Al-Baqarah ayat 145 ini. Dan kalaupun kau memberikan kepada mereka semua keterangan, mereka tidak akan menurut kiblatmu. Kerana petunjuk itu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka doalah sungguh-sungguh. Doalah sungguh-sungguh supaya Allah memberikan kita petunjuk. Sebab tu setiap hari kita doa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ada tak kita doa ni? Ada tak? Ada. Tak tahulah kalau tak ada yang doa ni. Kita doa. Kerana apa? Kita tahu petunjuk itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, jadikanlah akal kami ini dapat berfikir seiring dengan petunjuk darimu, sehingga kami tidak tersesat dalam kedangkalan pemikiran kami semata-mata. Hati-hati,
ayat ini pula tidaklah menjadikan kita menjadi orang yang tak nak berfikir. Kita sudah bicarakan tentang bab hidayah. Dan hidayah itu peringkat awalnya adalah dengan hidayah akal. Kena berfikir. Tetapi kita mahu bahawa, ya Allah, ketika mana kami berfikir, biarlah fikiran kami itu seiring dengan petunjuk-Mu. Dan jadikanlah semakin kami berfikir, semakin kami mendapat petunjuk daripada-Mu. Dan untuk memastikan pemikiran kita ini selari dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka kena seiringkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, sentiasa dirujuk kembali dengan Al-Quran. Kerana antara fungsi Quran apa? Hudal linnasi wa bayyinatin. Minta maaf. Antara fungsi Quran adalah sebagai huda, petunjuk. Maka kalau kita lihatlah apa pun, kita dengarlah apa pun, kita bacalah apa pun, kembalikan semula kepada Al-Quran, kerana di sanalah kita akan beroleh petunjuk. Itu antara jalan. Baca buku Mackenzie, bacalah. Tapi dalam masa yang sama jangan lupa, Quran kata apa? Allah kata apa? Baca T. Harv Eker, bacalah, tak ada masalah. Tapi Allah kata apa? Itu yang perlu dilihat. Allahumma salli ala Muhammad. Maka itu menjawab kepada di sini persoalannya, adakah pendirian orang kafir dan munafik dan apakah kecurigaan ini terhasil daripada pemikiran logik ataupun saintifik? Dan kalau tadi kita cakap tentang petunjuk, itu bukanlah terhasil daripada pemikiran. Petunjuk adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya daripada pemikiran. Kalau macam tu, fikirlah. Ini hati-hati juga. Hati-hati juga. Jangan ambil separuh-separuh. Kerana kecurigaan mereka itu bukanlah kerana mereka tidak boleh berfikir dengan logik. Bukanlah kerana mereka tidak ada pemikiran saintifik. Bukan. Yahudi Nasrani bukan kerana mereka tak ada pemikiran logik dan juga saintifik. Bukan kerana itu. Tapi kerana apa? Tengok. Al-Alusi menjelaskan pula bahawa mereka ini adalah kerana mengikut hawa nafsu mereka. Keingkaran dan juga penolakan mereka itu adalah kerana keras kepala, degil yang berlebihan. Bukan pasal mereka tak tahu. Jadi jangan pula kita menolak pemikiran logik dan juga saintifik. Tak. Kita tetap bersifat saintifik. Tetapi dalam masa yang sama, kita jangan jadi orang yang keras kepala. Ini saintifik tak tunjuk pun macam ni, data tak tunjuk pun macam ni, pasal apa saya nak kena ikut? Kalau Quran dah kata macam tu, ikut dulu. Ikut dulu. Hikmahnya kamu akan faham kemudian. Baik. Kami dah pastikan staf semua solat. Tapi kenapa tak percaya lagi? Kenapa makin kami jaga solat dekat company, makin menurun kami punya pencapaian bulanan? Itu persoalan-persoalan yang biasa. Haji-haji sekalian kan. Kalau kita mengajar Quran ni, itu antara persoalan yang biasa ditimbulkan. Kami dah buat dah. Ini yang kita cek balik. Satu persatu. Kadang-kadang dia rasa dia dah solat. Tapi solatnya itu adalah solat yang macam mana? Satu. Yang kedua, kadang-kadang dia dah rasa dia dah jaga bab spiritual. Tetapi dalam masa yang sama dia mengabaikan bab emosional dan tak jaga hati pun. Kadang-kadang dia mengabaikan bab fizikal. Solat suruh jaga, gaji tak naik-naik, contohnya lah. Kan? Berhati-hati juga. Kan? Kita manusia ini kena bersikap seimbang. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Kita tidak menolak pemikiran logik dan juga saintifik. Tetapi kita tahu bahawa logik dan juga saintifik yang diikuti dengan keras kepala dan juga degil, maka inilah yang bahaya. Maka kita jelas bahawa bukanlah kerana masalah berpengetahuan ataupun tidak yang menjadikan seseorang itu terus sesat. Tetapi pengetahuan ataupun tidak itu disikapi dengan sikap keras kepala dan juga degil, itulah yang memalingkan seseorang dari kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah luluhkan hati kita untuk dekat dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, malam ini mari kita berikan perhatian pada soalan yang terakhir,
Iaitu mengapakah dia khususkan peringatan ini kepada orang yang berilmu dan dilarang daripada memungkiri janji? Why? Kenapa dia khususkan kepada orang yang berilmu? Why? Why? Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Kemudian Allah memperingatkan untuk tidak membelot daripada kebenaran yang telah diketahui menuju kepada kesesatan, kerana hujah bagi orang yang mengetahui lebih kuat berbanding dengan yang lain. Kerana orang yang ada pengetahuan ini, kalau mereka berhujah, hujah mereka itu akan lebih kuat. Dan ia ada tendensi untuk menjatuhkan hujah-hujah yang lain, dan ada tendensi untuk menjatuhkan hujah kebenaran, dan ada tendensi untuk membawa orang lain pula ke arah kesesatan. Nah, sebab itu ini peringatan untuk orang yang ada ilmu. Kadang-kadang saya jadi ustaz, contohnya, saya boleh menggunakan hujah-hujah untuk membuatkan orang ikut saya. Untuk apa? Untuk kesenangan saya, untuk kemudahan saya. Ikutlah saya. Berhati-hati dengan ilmu yang diberikan peringatan dalam ayat ini. Maka ketahuilah bahawa nikmatnya ilmu itu seperti mana nikmatnya harta itu juga. Nikmatnya harta itu adalah apabila dia berada di tangan orang yang saleh. Begitu juga ilmu. Nikmatnya ilmu adalah berada di tangan orang yang saleh. Kerana mereka akan selalu berfikir dengan kebaikan dan tidak menuruti syahwat. Sebab itu kita nak jadikan anak kita SPM dia 11A. Ya Allah. Saya pastikan mereka itu adalah orang yang saleh. Kerana dengan 11A itu boleh memimpin masa depan negara. Tetapi dengan 11A yang tidak saleh, kita dah boleh lihat apakah kesan dulu ada 17A, 18A, 20A. Apa A pun. Kalau mereka menjadi pemimpin, tapi pemimpin yang tidak saleh, maka lihatlah kesannya kepada negara. Maka lihatlah kesannya kepada organisasi. Maka lihatlah kesannya kepada keluarga. Maka kembalikanlah ilmu ini kepada orang yang saleh, dan ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang saleh dan juga berilmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka peringatan kepada orang yang berilmu itu, watch out. Kamu ni bukan kerana kamu tak tahu, tapi kerana kamu dengan pengetahuan kamu menggunakan untuk jalan kesesatan. Allahumma salli ala Muhammad. Dan orang yang macam ni, dia fadallu adallu. Dia boleh sesat dan dia juga boleh menyesatkan orang lain. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini adalah beberapa persoalan yang boleh kita berikan perhatian pada malam ini. Mudah-mudahan dengan persoalan-persoalan ini memberi manfaat kepada kita untuk terus bertanya soalan. Ini tadabbur dengan soalan, dan pada malam ini kita selesai halaman yang ke-22 daripada ayat 142 hingga ayat 145. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada malam ini, dan saya doakan supaya perjalanan kita memahami ilmu Al-Quran pada malam ini menjadikan kita semakin percaya kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kita berazam untuk mengamalkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diberikan kekuatan untuk terus memahami dan juga mengamalkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dari semasa ke semasa sampailah ajal menjemput kita, sampailah iza jaa ajaluhum, sampai masanya tiba, dan pada ketika itu ia tiba dalam keadaan kita sedang berusaha memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan sedang kita mengamalkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil.
Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Ustaz. Syukran, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Rindu je kuliah Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.